Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya sekali saya ingin mengucapkan, saya rasa masih belum terlambatlah untuk saya mengucapkan selamat tahun baru tahun 2024 yang baru sahaja 3 hari masuk pada hari ini. 3 harilah baru kita masuk pada tahun yang baru. Dan di kesempatan ini juga saya nak sama-samalah mendoakan supaya kita semua ni semoga Allah permudahkan segala urusan kita pada tahun ini, insya-Allah. Semoga Allah membukakan jalan, semoga Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, insya-Allah. Semoga Allah meningkatkan lagi keimanan, ketakwaan kita terhadapnya, dan juga semoga Allah melancarkan pintu rezeki buat kita, insya-Allah. Semoga kita menjadi yang lebih baik pada tahun ini berbanding dengan tahun-tahun yang lepas, insya-Allah. Jadi secara kesimpulannya, segalalah ataupun semua yang lebih baiklah pada tahun ini, insya-Allah. Dan saya juga mengharapkan doa daripada semua. Saya mengharapkan support, sokongan daripada semua, insya-Allah. Doakan kami di sini di Fatihah ini supaya terus bersemangat, supaya dapat terus memberikan yang terbaik, dapat menyampaikan ilmu yang terbaik kepada sahabat-sahabat di luar sana, insya-Allah. Semoga terus istiqamah bersama-sama dengan kami, insya-Allah. Baiklah, sahabat-sahabat semua, selamat datang dalam program harian kita, satu hari satu muka surah Al-Quran. Dan jangan lupa juga untuk bantu sharekan live kita pada hari ini, insya-Allah. Pada hari ini, seperti yang boleh lihat pada skrin masing-masing, kita akan masuk surah yang baru, iaitu surah Al-Mumtahanah, ayat 1 sehingga ayat 5 pada muka surat 549. Jadi insya-Allah sahabat-sahabat semua diharapkan dah bersedia. Macam biasa, jangan lupa untuk ambil Al-Quran, ambil nota, buku nota, ambil pensil untuk tandakan poin-poin penting. Dan insya-Allah kita tak nak buang masa lagi, kita buka majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah, dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Muka surat 549. 549, insya-Allah. Yang masih belum share, boleh bantu saya share dululah kita. Yang dah share, terima kasih. InsyaAllah, semoga lebih ramai lagi yang join, lebih ramai lagi yang sama-sama dapat manfaat daripada perkongsian kita pada petang ini, insya-Allah. Kita mulakan dengan lafaz isti'adzah, muka surat 549. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ayat pertama yang panjang, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 line untuk ayat yang pertama. Tak apa, kita go terus satu persatu. Pendek-pendek saya akan potong insya-Allah. Baik, yang pertama sekali sebelum kita baca, saya nak semua tengok. Saya nak semua tengok apa tujuan saya buat macam ni, supaya kita sama-sama scan dulu. Kita sama-sama scan, tengok. Sebelum kita baca. Saya yang nak mengajar ni pun, saya masih lagi buat benda yang saya cakap. Sebelum baca scan. Saya tak terus, bismillahirrahmanirrahim, saya terus baca. Sebab nanti saya tak tahu saya nak berhenti dekat mana, saya tak nampak wakaf dekat mana. Jadi tengok dulu dekat sini, ayatnya panjang dan wakaf yang pertama kita jumpa di sini. Wabtigha amardati. Dekat sini baru kita jumpa wakaf yang pertama. Atas dia tak ada wakaf. Jadi daripada sini kita dah boleh tahu, kita tengok agak-agaknya dekat mana yang kita boleh berhenti. Carilah. Mungkin kita boleh berhenti dekat sini, contoh. Berhenti dekat sini, berhenti dekat sini, berhenti dekat sini, berhenti dekat sini, contoh. Tak tiba-tiba je baca, lepas tu kan nanti sangkut-sangkut. Tak tahu nak berhenti dekat mana lah, tak sampai nafas lah. So kita scan dulu, kemudian baru kita baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum. La tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilaihim bil mawaddah wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. Baik, kita potong sampai kat sini dulu Kita potong sampai di sini dulu. Jom kita tengok macam mana bacaan satu persatu. Macam mana bacaan yang betul, macam mana bacaan yang salah. Ya ayyuhalladzina amanu. Berapa panjang nak baca ya ni? Kita baca dengan 4 ataupun dengan 5 harakat. Okey, mad jaiz munfasil. Nampak ada ombak rindu, ada tanda mad dekat atas ni macam misai, macam cacing, macam keris. Macam-macam orang cakap kan, tak kisahlah apa bentuk sekalipun, tapi yang penting kita sendiri tahu, kita tahu simbol ni menunjukkan ataupun menandakan yang kita kena baca panjang dengan panjang, dengan harakatnya 4 ataupun 5. Ya ayyuhalladzina amanu. Dibaca dengan panjang. Kenapa? Sebab ada huruf mad. Ada huruf mad selepas hamzah berbaris atas ini, ada huruf alif, maka di sini adalah mad badal, baca dengan 2 harokat. Amanu la tattakhidhu. Jangan tukarkan huruf ta ini menjadi huruf ya. Tiba-tiba jadi la yattakhidhu. Tak nak. Huruf ta, dua-duanya sama. Dua-dua titiknya dekat atas. Ada 2. Duduk sebelah-sebelah. Macam mana 2 huruf yang sama kita boleh sebut huruf yang tak sama?
Mata kita terang-terang nampak dekat situ huruf yang sama. Duduk betul-betul sebelah-sebelah, bersambung. Ta dengan ta. Tapi kenapa bila kita baca jadi satu ya, satu ta. Dekat situ menunjukkan yang mana kita sebenarnya tidak berhati-hati. Kita cuai. Kita bukan tak tahu. Kita tahu tapi kita tidak berhati-hati. Jadi saya nak mengajak dah halang-halang ni kan. Tahun 2024, tahun baru ni kita pasang azam. Walaupun benda ni sepatutnya dah lama lah. Tapi tak apa, tak ada masalah. Kita sentiasa perbaharui azam kita. Bermula pada tahun ini, kita bukan sahaja nak lancar baca Al-Quran, tetapi kalau boleh kita nak buang benda-benda ataupun kesilapan-kesilapan yang tak nampak lah Ustaz, tersilap pandang lah Ustaz. Kita nak buang benda-benda tu, insya-Allah. InsyaAllah kita boleh. So dekat sini bukan la yattakhidhu, tetapi la tattakhidhu. Okey, tuan-tuan dan puan, la tattakhidhu, okey? La tattakhidhu aduwi. Waw ada tanda sabdu, maka kena tekankanlah. Jangan aduwi, aduwi. Tak nak, salah. Aduwi, aduwi, macam tu. Kemudian wi baca dua harakat lah. Mad asli ada huruf mad kan. Aduwi wa aduwakum. Sekali lagi waw ada sabdu juga ditekankan. Aduwakum mim mati izharu syafawi, matikan dengan jelas dan terang. Nak sambung ke nak berhenti ke, matikan betul-betul. Wa aduwakum awliya, 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 ya 4 ataupun 5 harakat, mad wajib muttasil. Awliya, hamzah berbaris atas, jangan baca awliya'u, awliya'i, tak nak. Hamzah berbaris atas, awliya'a. So kalau sambung awliya'a tulquna ilaihim bil, ilaihim bil. Mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, dengungkan dengan dua harakat. Ilaihim bil mawaddah. Misal katalah kita tak sampai nak sambung lagi kan, nafas kita memang sampai sini je, so tak ada masalah pun, berhenti sahaja pada huruf ta marbutah ini. Tetapi kita kena tahu, kalau nak berhenti pada huruf ta marbutah yang begini, ada kaedah dia, ada peraturan dia, ada cara dia. Macam mana kita kena tukarkan ta marbutah ini menjadi huruf ha. Huruf ha, mawaddah, mawaddah. Kalau nak berhenti dekat sinilah. Jangan mawaddats, mawaddats. Tak boleh. Bil mawaddah. Cukup. Kalau nak berhenti. Kalau nak sambung, mawaddati wa qad. Macam biasa sahajalah. Baik. Wa qad kafaru, wa qad, wa qad. Lantunkan qalqalah, qalqalah sughra. Okey, lantunkan huruf dal mati ini tuan-tuan dan puan, dah 2024. Takkan qalqalah masih tak bunyi lagi. Okey, pastikan bermula daripada hari ini, bermula pada tahun ini, tolonglah. Okey, qalqalah tu janganlah tinggalkan, janganlah sembunyikan, janganlah segan-segan, janganlah takut-takut nak bunyikan. Sebab apa? Dah memang hak dia. Memang qalqalah tu memang kena lantun. Memang kena lantun. So wa qad kafaru, tak nak lagi baca wa qad kafaru, wa qad kafaru, tak nak. Wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq, bima ja'a, mad wajib muttasil di sini. Okey, 4 ataupun 5 harakat. Ada ombak rindu bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. 4 ataupun 5 harakat, okey? Jangan baca 2 harakat. Bima ja'akum. Kalau ini pun kita baca 2 harakat, apalah beza dia dengan mak asli yang lain?
Sebab itulah ada beza dekat sini. Dia letak ada ombak rindu dekat atasnya. Nak menandakan dekat sini panjangnya kena lebih sedikit. Okey. Bima ja'akum minal haqqi. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham ma'al gunnah. Jumpa dengan mim sabdu tak payah pening, tak payah runsing, tak payah pelik, tak payah nak fikir-fikir lagi lah nak kena buat apa. Mim kosong bertemu dengan mim sabdu idgham mislain. Jumpa dengan mim sabdu terus rapatkan bibir, dengungkan dua harakat. Hukum dia di sini adalah idgham mislain saghir. Kalau tak tahu nama hukum sekalipun, kita tahu mim sabdu kena rapatkan bibir, cukuplah. InsyaAllah bacaan kita betul lah. Bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna ar-rasul wa iyyakum antu nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Tuan-tuan dan puan, saya selalu bagi tahu ikhfa hakiki macam mana caranya. Jangan, alhamdulillah, jangan sampai lidah kita naik ataupun terkena ataupun mencecah ke lelangit. Tak nak. Ikhfa hakiki jangan sampai jadi an. Antu salah. Ikhfa hakiki kita samar-samarkan, kita sembunyikan. Macam mana cara nak samarkan? Macam mana cara nak sembunyikan? Caranya adalah dengan kita biarkan lidah kita terapung sahaja dekat tengah-tengah, tergantung sahaja, jangan mencecah ke lelangit. Bunyinya macam mana yang betul? Atu. Kan tak sama dengan antu. Tak sama. Tak sama. So yang betulnya macam mana? Boleh? Tu'minu billahi rabbikum. Billah, jangan baca billah. Billah, tak nak. Okey, perkataan Allah kita baca dia nipis. Billah. Apabila huruf sebelumnya berbaris bawah, ba di bawah bi, billah. Billahi rabbikum. Mim mati, izhar syafawi. Matikan dengan jelas, matikan dengan terang. In kuntum kharajtum. In kuntum. Nun kosong bertemu kaf, nun kosong bertemu ta. Kedua-duanya ikhfa hakiki, kedua-duanya dengungkan dengan dua harakat. In kuntum kharajtum. Mim mati. Mim mati lagi. Izharu syafawi. Matikan dengan jelas dan terang. Kharajtum. Tuan-tuan dan puan, jangan baca ha. Harajtum. Ini bukan huruf ha. Ini huruf kho. Sekali lagi. Ada titik di atas. Ini bukan huruf ha. Jadi jangan sebut ha. Harajtum. Salah. Boleh berubah maksud dia. Di sini adalah huruf kho. Kharajtum. Bukan harajtum, tetapi kharajtum. Boleh dapat tak dekat sini setakat ni tuan-tuan dan puan? InsyaAllah slow-slow Kharajtum, raja. Okey, pastikan ada bunyi je. Je tu kena ada. Jangan simpan-simpan. Kharajtum. Jangan, salah. Kharajtum. Lantunkan. Kharajtum jihadan fi. Tanwin tak selari bertemu dengan fa pun sama juga ikhfa hakiki. Dengungkan dengan dua harakat, samar-samarkan dia. Jihadan fi sabili. Li dua harakat. Tuan-tuan dan puan, jangan keliru. Jangan ingat dekat sini huruf lam sahaja kalau huruf lam dia tak macam ni. Kalau huruf lam dia tegak, ya tegak. Lepas tu dia terus macam ni. Tegak, dia terus melengkung macam ni. Dia macam apa orang panggil kaki payung tu kan.
kaki payung macam tu. Tetapi tengok dekat sini baik-baik, dia ada bengkok sikit. Dia macam belok-belok sikit dekat sini nak menunjukkan bahawa lam ini bersambung dengan huruf ya, bukan lam sahaja takut ada yang keliru. Benda ni saya kena bagi tahu Benda ni saya kena bagi tahu. Ini bukan huruf lam sahaja, ini huruf lam baris bawah bersambung dengan huruf ya kosong. So apa hukum dia? Mad asli. Mad asli kena baca berapa harokat? Baca 2 harokat. Fi sabili wabtigha'a mardati. Boleh. Wabtigha, hamzah wasal di tengah-tengah kalimah tidak berfungsi. Tak payah baris-bariskan dia. Tak payah baris-bariskan. Terus matikan dekat ba, qalqalah sughra. Wab, pastikan bunyi be, jangan simpan wabtigha, tak nak. Salah. Wabtigha'a, mak wajib muttasil 4 ataupun 5 harokat. Tigha'a mardati. Pastikan ti baca dengan panjang 2 harokat mak asli, okey? Jangan baca pendek je. Wabtigha'a mardati. Jangan macam tu, sayanglah kan. Hujung ni panjang sikit je lagi. Amardati. Okey? Do mat asli, ti pun mat asli juga. Baik, tusirru, sambung. Bismillah. Jadi dia memang agak makan masa sikit lah, tak apa. Tusirruna, bismillah. Tusirruna ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaitum. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Tusirruna ilaihim. Jangan ubah jadi yusirru. Tuan-tuan dan puan, daripada 2021, 2022, 2023, hari ni 2024, tuan-tuan dan puan, dah 2-3 tahun saya bagi tahu benda yang sama. Saya harap benda ni melekatlah dekat kepala masing-masing. Okey? Jangan tukarkan ta jadi ya, ya jadi ta, jadi nun, jadi ba. Tuan-tuan dan puan, benda tu basic. Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha. Daripada kita tadika, kita sekolah. Yang tak sekolah tu pun masih lagi boleh tahu lagi. Alif, ba, ta, jim, ha, kha. Semua tahu dah. Okey? Kalau titiknya 1 dekat atas apa, titiknya 1 dekat bawah apa, titiknya 2 dekat atas apa, titiknya 2 dekat bawah apa. Kita tahu semua tu. Tapi, kita kurang berhati-hati. Okey, kita kurang berhati-hati. Itu yang jadi yusirrulah, nusirrulah. Sedangkan dekat sini huruf ta. Ta di depan tu, tusirru. Okey? Tusirruna ilaihim bil, mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa, ikhfa syafawi. Okey, dengungkan dengan 2 harokat. Ilaihim bil mawaddati wa ana a'lamu bima mawaddati wa ana teng 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 teng. Tak panjang. Jangan baca wa ana tuan-tuan dan puan, ana, na di sini tidak panjang. Na di sini tidak panjang. Kenapa? Sebab dekat atas huruf alif ini ada bulat kecil. Bila ada bulat kecil, okey, apabila kita sambung, apabila dia berada pada tengah-tengah ayat,
kita nak sambung, kita tak nak berhenti, maka baca dengan pendek sahaja. Wa ana a'lamu, tak nak. Wa ana tak nak. Pendek sahaja. Wa ana a'lamu bima akhfaitum wa ma a'lantum. Bima mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Akhfaitum wa ma, sekali lagi mad jaiz munfasil 4 ataupun 5 harakat. Wa ma a'lantum, tak nak. A'lantum, a'lantum, tak nak baca macam tu tuan-tuan dan puan. Nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki macam mana? Kena dengung, kena samar-samarkan, kena sembunyikan. Lidah macam mana? Jangan naik ke langit. Okey? Dah keluar dah teng-teng-teng. Itulah, dah lama tak buat kan. Okey. So itulah dia Jangan baca panjang dekat sinilah. Dia wa ana teng 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 teng. Tak nak. Wa ana teng 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 teng. Tak nak macam tu. Wa ana teng 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 teng. Nak menunjukkan dekat situ ada satu harakat je lah. Teng 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 teng. Macam tu. Alright, baik. Wa ma a'lantum. Boleh? Okey, tak nak lantum, tak nak. Ikhfa hakiki, lidah kena tergantung, kena terapung sahaja macam tu. Baik. Wa man yaf'alhu minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Wa man yaf'al, nun kosong bertemu dengan ya, jumpa dengan ya, idgham ma'al gunnah. Macam mana nak buat kalau jumpa dengan huruf ya? Kena senyum. Senyum. Kenapa kena senyum? Tuan-tuan dan puan, cuba bandingkan apabila tuan-tuan dan puan bibir dalam keadaan senyum dengan satu lagi tidak senyum. Contoh, saya tunjuk tengok baik-baik, dengar baik-baik. Yang pertama, apabila saya senyum, macam mana bunyi iya ni Wa may yaf. Yang kedua, saya tak senyum. Wa man yaf. Nampak tak? Tak sama kan? Jadi tujuan saya suruh senyum dekat situ bukan suruh senyum saja-saja, tetapi maksud saya yang saya suruh senyum dekat situ supaya sebutan apabila kita masuk dekat huruf ya tu, dia masuk dengan sempurna. Dia masuk dengan dengung, dia masuk dengan idgham lah. Diidghamkan, dihunnahkan. Itu tujuan dia. Wa may yaf'alhu minkum. Nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, dengungkan dua harakat. Minkum faqad. Lantunkan qalqalah sughra. Faqad. Tak nak faqad. Tak nak lagi baca macam tu. Sila ubah. Faqad dhalla sawa'as sabil. Sawa'a. Nak baca berapa harakat? Baca 4 ataupun 5 harakat. Mad wajib muttasil. Okey, mad wajib muttasil. Kemudian tuan-tuan dan puan, hamzahnya berbaris atas. Sawa'as. Jangan tukar-tukar jadi sawa'us, jadi sawa'is, tak nak. Sawa'as sabil. Bil 2 atau 4 ataupun 6 harakat mad arid lis sukun. Baik, selesai ayat yang pertama. Kemudian kita masuk ayat yang kedua.
ayat yang kedua. InsyaAllah sahabat-sahabat semua, diharapkan semuanya masih bersemangat. Kita baru habis ayat yang pertama. Kenapa lama? Sebab ayat yang pertama ni panjang. Sebab ayat yang pertama ni panjang. So memang makan masa sikit lah. Kita masuk pula ayat yang kedua. Baik. Kepada yang baru masuk, selamat datang, selamat belajar. Yang memberikan salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah yang masih belum share lagi, saya nak minta tolong sangat-sangat. Tolong sharekan live kita pada petang ini, insyaAllah. Okay? Tolong sharekan live kita pada petang ini. Terima kasih banyak-banyak. Kita sambung ayat yang kedua. Ayat yang kedua. Yathqafukum yakunu lakum a'da'a wa yabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bis-su'i wa waddu law takfurun. Yathqafukum. Nun kosong bertemu dengan ya, idgham ma'al gunnah, jumpa dengan ya, kena senyum. Yathqafukum, jangan terbalik pula. Jadi yathfakukum. Takut ada yang masih keliru kan, mana huruf fa, mana huruf qaf. Tuan-tuan dan perempuan, bentuknya memang sama, tapi titiknya berlainan. Okey. 2 titik huruf qaf, 1 titik huruf fa. So qaf datang dulu baru fa. Yathqafukum. Jangan terbalik jadi yathfakukum pula. Salah lah. Yathqafukum yakunu lakum kum. Yang mana kum yang ada mim mati ni izhar syafawi lah. Matikan dengan jelas dan terang. Macam tadi saya tak sampai nafas. Saya sampai sini je. So bila kita nak berhenti dekat sini, tuan-tuan dan puan, perhatikan baik-baik. Dekat huruf hamzah ini ada baris 2 di atas. Apabila huruf hamzah, sebenarnya bukan huruf hamzah sahajalah. Apa-apa huruf pun kalau dia 2 baris di atas dan kita nak berhenti, maka kita kena baca macam mana? Ni cerita dia kalau nak berhenti tau. Kalau nak berhenti. Dia kena macam tu. Dia tak boleh dia tak boleh macam tu. Kerana hamzahnya okey, 2 baris di atas, maka dia kena baca kalau nak berhentilah. So tu nak baca dengan berapa harakat? Tu kita baca dengan 2 harakat lah kalau berhenti. Kalau nak sambung kalau nak sambung, masukkan terus dekat waw ni, idgham ma'al gunnah. Wa yabsutu wa yab lantunkan qalqalah sughra. Wa yabsutu ilaikum mim mati izharus syafawi. Wa yabsutu ilaikum aydiyahum mim mati lagi, izharus syafawi lagi, matikan dengan jelas dan terang. Wa alsinatahum bisu, mim kosong bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, dengungkan dengan 2 harakat.
wa alsinatahum bisu'i wa waddu. Ada dua waw yang berbaris atas. Sebelumnya huruf hamzah ini berbaris bawah ya. Jangan bisu'a, bisu'u. Salah. Bisu'i wa waddu law takfurun. Furun. Run dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat mad arid lisukun. Selesai ayat yang kedua, kita masuk ayat yang ketiga. Lan tanfa'akum arhamukum wala auladukum. Nampak tak? Dekat situ saja. Dekat sini saja dah kena ada 2 kali dengung dah. Lan tanfa'akum. Jadi siapa-siapa yang baca lan tanfa'akum, sendiri fikirlah betul ke salah ke. Okey. So jangan baca macam tu, lan tanfa, tak boleh. Okey, nun kosong ni bukan nun sukun, nun kosong. Nun yang tak ada baris kan. So kena dengung lah. Lan tanfa'akum. Fa'akum mimati izhar syafawi. Arhamukum. Sekali lagi mimati izhar syafawi. Wala auladukum. Wala 4 ataupun 5 harakat. La mad jaiz munfasil. Auladukum. Mim mati sekali lagi izhar syafawi. Matikan dengan jelas, matikan dengan terang. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Yaumal qiyamati yafsilu bainakum. Yaumal qiyamati yafsilu. Jangan jadi yafdilu pula. Yafdilu. Ini huruf shad. Yafsilu bainakum. Mim mati sekali lagi izhar syafawi. Wallahu bima ta'maluna basir. Wallahu bima ta'malu. Jangan jadi ya'malu. Ini huruf ta, titiknya di atas. Bima ta'maluna basir. Man arid lisukun lah. Okey, baca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Baik, kemudian ayat yang keempat. Panjang, sangat-sangat panjang. Ayat yang keempat sangat-sangat panjang. Jom kita tengok mana nak waqaf ni. Daripada qad kanat, ada tak tempat waqaf? Tak ada, masih tak ada. Dekat sini baru waqaf. Dan nak habis ayat 4 dah. Dekat syahid ni baru ada waqaf. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan? Takkanlah nak baca dari qad kanat ni nak sampai ke syahid juga. Nak paksa-paksa juga. Yang tak sampai nafas pun nak juga paksa-paksa. Jangan macam tu tuan-tuan dan puan. Al-Quran ini mudah sebenarnya. Ada cara dia dekat mana nak berhenti dan sebagainya lah. Nampak tak? So, carilah dekat mana cara nak berhenti kan. Agak-agak nafas kita yang boleh sampai. Sebab tu saya cakap kena scan. Jangan basir. Qad kanat lakum. Baca. Lepas tu alamak. Dalam hati cakap mana nak berhenti Dah sangkut-sangkut jauh sangat nak berhenti ni. Lepas tu dah salah, ambil balik sikit ni. Lepas tu baca. Lepas tu salah, ambil balik sikit ni macam ni. Tak nak lah macam tu. Kan. Tak sedap lah. So, cari kat mana nak berhenti.
Mungkin boleh berhenti dekat sini. 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 Tengok. Banyak. Banyak tempat nak berhenti sebenarnya. Jangan dipaksa-paksa. Nanti sendiri yang penat, sendiri yang bosan. Macam ni rupanya baca Quran nafas tak sampai. Nak kena paksa-paksa juga. Tak ada. Tak ada siapa pun yang paksa. Tak ada siapa pun yang suruh. Okey? Tak ada siapa pun yang suruh panjang-panjang. Boleh je pendek-pendek. Ikut keupayaan sendirilah. Baik. Bismillah. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. Nampak? Saya pun tak tahu berapa banyak kali saya berhenti tadi. Nak menunjukkan dekat situ bahawa banyak je tempat boleh berhenti sebenarnya. Itu saya ikut keupayaan saya lah tadi. Ikut nafas saya lah. Kalau tuan-tuan perempuan nafasnya lagi panjang, ambil dah lagi panjang sikit. Kalau lagi pendek, ambil dah lagi pendek sikit. Tak ada masalah pun. Tapi janganlah bila dah sampai 4, 5, 6 baris tak ada wakaf, kita sambung. Itu yang nanti tengah-tengah tu sangkut lah, apalah. Okay? Tak nak. Pendek-pendek pun tak apa, tak ada masalah. Qad lantunkan qalqalah surah, okey. Qad kanat lakum uswatun tanwin 69 bertemu dengan ha, izhar halqi matikan ataupun sebut dengan jelas dan teranglah tun tun. Uswatun hasanatun fi. Nampak tak beza dia? Tanwin 69 kita sebut tun. Tanwin 99 kita tak sebut tun. Sebenarnya sama je, dua-dua ta marbutah. Tapi satu tun, satu tun. Beza dia dekat situ. Okey? Tanwin 69 tun. Tanwin 99 tufi. Macam tu. Yang ni izhar halki, yang ni ikhfa hakiki. Tufi Ibrahim fi panjang 4 ataupun 5 harokat, mad jaiz munfasil. Okey, lantunkan qalqalah sughra. Okey, jangan Ibrahim, tak nak. Kena ada kena bunyi tu. Ibrahim walladzina ma'ahu iz qalu liqaumihim walladzina ma'ahu 4 ataupun 5 harakat di sini mad sillah tawilah. Ma'ahu
iz qalu liqaumihim, jangan likau, tak nak likau tetapi baca dengan liqau, liqaumihim. Inna, nun sabdu wajibul gunna, dengungkan 2 harakat, kemudian na mad asli 2 harakat. Inna bura'a, tuan-tuan dan perempuan, bura'a, bura'a, okey, bura'a. Jangan baca inna bura'a, tak boleh. Bu pendek, ra pendek, a panjang. Inna bura'a minkum, bura'a. Di sini, okey, mad wajib muttasil 4 ataupun 5 harakat. Kemudian u ni nak baca panjang ke nak baca pendek? Saya rasa masih ramai lagi yang keliru dekat sini, yang tak tahu sama ada panjang ke pendek. Tuan-tuan perempuan, apabila huruf hamzah ini dia duduknya selari ataupun sebaris dengan huruf mad macam dekat sini huruf waw lah. So hamzah ini dia duduk selari ataupun sebaris dengan huruf waw ini, maka u di sini kita baca dengan pendek sahaja. Jangan baca panjang. Bura'a umil. Salah lah. U ni pendek sahaja ya. Tuan-tuan dan perempuan, ambil pensel masing-masing, tulis dekat Al-Quran tersebut, tulis 1 harakat. Tulislah dekat atas dia ke, dekat bawah dia ke, tulis 1 harakat. Supaya kita tak baca panjang. Sebab apa? Dekat sini kena baca pendek sahaja. Bura'a minkum, nun kosong bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Minkum wa mimma, mim sabdu di sini wajibul gunna, dengungkan dengan 2 harakat, rapatkan bibir di sini. Wa mimma ta'buduna min dunillah. Ta'buduna min nun kosong bertemu dengan dal, ikhfa hakiki, dengungkan 2 harakat. Jangan mindu. Ta'buduna mindu. Itu kalau tak dengung. Kalau dengung pun tapi salah. Ta'buduna mindu. Tak boleh. Walaupun dia dengung dekat situ 2 harakat, cukup 2 harakat, tetapi tetap salah. Kenapa? Sebab pergi cecahkan lidah ke lelangit. Sedangkan ini ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki tak boleh macam tu. Okey? Sebab itulah bunyi dia pun lain. Dia tak boleh mindu. Walaupun cukup dengung 2 harakat, tetapi masih juga salah lah. So yang betul dia macam mana? Mindu. Nampak tak? Beza Beza bunyi dia kat situ. Macam mana bunyi dia boleh beza? Sebab kita punya lidah berbeza lah. Sebab kita punya lidah tak orang panggil tak cecahkan dekat langit. Itu yang dia boleh jadi bunyi yang lain. Contoh. Min dunillahi kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha. Adawatu, dah perhatikan baik-baik. Ada alif kecil kat sini 2 harakat ma asli. Adawatu wal baghdha. Tuan-tuan dan perempuan, perhatikan baik-baik. Hamzah ini berbaris hadapan. Okey, hamzah ini berbaris hadapan. Jadinya baghdha'u, bukan baghdha'a, bukan baghdha'i.
Ini pun antara tempat-tempat yang selalu sangat salah. Selalu sangat salah. Sebab apa? Dia dekat hujung-hujung ni kan. Nah, biasa orang dah tak tengok dekat sini dah. Mata dia nampak dekat dha tu kena baca panjang. Lepas tu dia nampak sebelah ada abadan. Dia dah tak fokus dah. Dekat U ni kena baca U ke, kena baca A ke, kena baca I ke. Tak nampak dah dekat situ. So dia bantai dekat situ jadi baris-baris lain. Sini sahabat-sahabat, hamzah ini berbaris berbaris depan. Wal baghdha'u abadan hatta, kalau nak sambung abadan hatta, dia akan jadi izhar halki, tanwin selari bertemu dengan ha. Kalau sambung, kalau nak berhenti wal baghdha'u abada. Kalau nak berhenti abada sahaja, da kita baca dengan 2 harakat. Dia akan jadi mad'i wat. Okey? Dia ada beza dia, nak berhenti macam mana, nak sambung macam mana. Sebab itulah saya cakap nak baca Quran ni, kita sendiri yang baca, kita sendiri yang tahu nafas kita macam mana, kita sendiri yang tahu kita nak berhenti ke kita nak sambung. Ini tak. Kita sendiri yang baca, bila saya tanya, tu nak berhenti ke nak sambung tu kan? Jap. Dia pun dah pening dah, dia nak sambung ke nak berhenti. Macam mana? Wal baghdha'u abadan hatta. Dia baca macam tu. Ada sekejap, 1 saat, 2 saat berhenti kat situ. Bila tanya nak berhenti ke nak sambung, dah pening dah. Sendiri dah pening dah. Tak boleh. Sebab apa? Dia nak berhenti ada cara dia, nak sambung ada cara dia lah. Tak sama kat situ. Kena belajar. Okey? Baik. Hatta tu'minu. Jangan baca ya, jangan baca yu'minu, baca tu'minu. Okey? Huruf ta di sini. Ustaz, kami keluar dulu sebab guru dan kilat nak hujan. Tak apa, boleh, tak ada masalah. Asalkan dah dapat sesuatu dan juga dah share lah. Jangan lupa, jangan tak share. Jangan tak share. Share je dekat semua grup yang kita ada, share je. Sebanyak-banyak, sekecil-kecil kebajikan yang kita boleh buat, kita buatlah. Okey, kita buatlah. Baik, terima kasih Terima kasih yang join semua. Terima kasih yang share semua. Kita dah nak habis dah, jangan risau. Kita dah nak habis dah, sikit lagi. Hatta tu'minu billahi wahdahu. Panjang di sini 4 atau 5 harakat kalau nak sambung. Wahdahu illa. Pastikan huruf lam ini kita baca dengan sabdu. Illa, jangan ila, tak boleh. Boleh berubah maksud dia. Jangan ila tetapi illa. Wahdahu illa qawla Ibrahim li abihi. Tuan-tuan dan perempuan, li tak panjang, a tak panjang. Sekali lagi saya ulang. Li tak panjang, a tak panjang. Okey? Li tak panjang, a tak panjang. Ibrahim li abihi la'as. La-nya ni pun tak panjang juga. Pendek saja. La'as taghfiranna lak. Nun sabdu wajibul gunna, dengungkan 2 harakat. Wa ma amliku laka minallah. Amliku laka minallah. Jangan baca wa ma amliku laka mina. Tak nak macam tu. Mulalah saya nak keluarkan teng dekat situ. Okey? Amliku laka teng. Tak nak teng. Tak nak panjang macam tu lah. Okey. Amliku laka minallahi min syai'. Panjang syai'. Kena panjang macam tu. Jangan pendek. Min syai'.
Tak nak, salah. Syai' kena panjang. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna. Anabna, lantunkan pal-pala sughra. Anabna, jangan anabna, tak nak, salah. Anabna wa ilaikal masir. Masir dibaca dengan panjang, okey, 2 atau 4 atau 6 harakat, ma'arid li sukun. Baik, kemudian ayat yang terakhir, tuan-tuan dan puan. Ayat terakhir. Sikit lagi. Okey, ayat yang kelima, bismillah. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana la taj'alna, lantunkan qalqalah sughra. Taj'alna fitnatan lilladzi, fitnatal tal, jangan dengung. Fitnatan lil, salah. Walaupun nampak macam sedap, tapi salah sebenarnya. Sebab dia idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah, tak payah dengung, masukkan sahaja. Fitnatal lilladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka, nun sabdu wajibul gunnah, dengungkan 2 harakat. Innaka antal, jangan antal, jangan antal, nun kosong bertemu dengan ta, ikhfa hakiki. Antal azizul hakim. Mad arid lisukun. Hakim di sini dibaca dengan 2 atau 4 ataupun 6 harakat. Alhamdulillah. Shadaqallahul azim. Jadi begitulah sedikit sebanyak apa yang sama-sama saya dapat kongsikan pada hari ini. Dan saya dah cuba untuk memberikan yang terbaik untuk permulaan kelas kita ataupun pengajian kita pada tahun 2024 ini. Jadi saya sekali lagi nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, pada petang ini. Okey, semua yang hadir, tak kisahlah cepat ke, lambat ke, okey, yang share ke, yang tak share ke, terima kasihlah. Tapi saya nak minta sangat-sangat tolong share lah kalau boleh. Okey, tolong share. Dan juga kepada sesiapa yang masih lagi belum follow page Fatihah, mungkin baru hari ni terjumpa page Fatihah, tengah scroll Facebook, tiba-tiba tengok kawan dia ada post live ni kan. Kebetulan pula kita masuk, seronok ni nak belajar ni. So siapa-siapa yang masih lagi belum follow page Fatihah, boleh tekan butang follow, tekan butang like dekat page kita dan juga tekan butang loceng. Dan kepada yang tak tahu, live pengajian kita ni berjalan pada setiap hari. Hari Isnin bawa ke hari Ahad. Hari Isnin semula bawa ke hari Ahad. Hari Isnin semula bawa ke hari Ahad. Setiap hari ada, okey, jam 10 pagi ada, jam 2 petang ada, jam 3 petang ada, jam 9 malam ada, jam 7 pagi pun ada. So, siapa-siapa yang masih belum lagi tekan butang follow, sila tekan butang follow. Dan sahabat-sahabat semua, sebelum kita tamatkan live kita pada petang ini, saya nak kena bagi tahu maklumat ataupun informasi yang semua kena tahu, yang mana tuan-tuan dan puan, hari tu masa akhir tahun kita adakan promosi untuk sesiapa yang jadi ahli cepat Quran. Kita akan berikan roda tajwid ini secara percuma, betul tak? Kalau ikutkan
untuk akhir tahun dah habis. Tetapi Ustaz Izwan dengan bermurah hati, ramai sangat yang minta nak roda tajwid free, jadi Ustaz Izwan lanjutkan lagi promosi. Sepatutnya dah habis dah 31 hari bulan, tetapi Ustaz Izwan berbaik hati, bermurah hati untuk melanjutkan lagi promosi. So, sesiapa yang daftar menjadi ahli cepat Quran, RM280 bayaran sekali seumur hidup. Tuan-tuan dan puan akan diberikan 2 buah modul. Yang pertama, kita ada buku asas. Yang kedua, kita ada buku tajwid. Kedua buah buku ini tuan-tuan dan puan akan belajar, dan jangan risau. Sebab apa? Kami akan berikan juga video panduan ataupun video pelajaran daripada kedua-dua buah buku ini. Okay? Ada lebih daripada 200 video yang akan kami berikan untuk tuan-tuan dan puan belajar. Kami dah sediakan dalam aplikasi dalam Facebook kita. Okay. So, siapa-siapa yang jadi ahli, kami akan berikan buku ini, dan kami akan berikan konsultasi seumur hidup. Tuan-tuan dan puan, bayaran untuk menjadi ahli RM280 sekali sahaja seumur hidup. Ada perlu bayar yuran bulanan ke? Tidak ada. Cukuplah dengan sekali bayaran sahaja. Tuan-tuan dan puan menjadi ahli cepat Quran, dan sekarang ni ada promosi. Roda tajwid ini harga dia RM30 sebenarnya. Tetapi sesiapa yang daftar pada hari ini, 3 orang yang terawal saja kita nak. Yang lambat-lambat minta maaf tak dapat. Kita nak 3 orang yang terawal sahaja pada hari ini yang daftar. Kita akan berikan roda tajwid ini percuma sahaja. Sesiapa yang berminat untuk mendapatkan yuran ataupun nak mendapatkan keahlian, ataupun mungkin nak beli roda tajwid, ataupun tak nak beli Al-Quran, ataupun nak memberikan tajaan, ataupun nak minta tajaan, semua urusan tuan-tuan dan puan boleh WhatsApp nombor dekat sebelah saya ni, 011-1621-7797. Sila simpan nombor telefon ini sekarang, kemudian WhatsApp sahaja, bagi tahu untuk jadi ahli ke, ataupun bagi tajaan ke, ataupun yang nak beli roda tajwid dan sebagainya lah. 011-1621-7797. Baik, jadi saya rasa cukuplah sampai di sini dulu. Dan sekali lagi di kesempatan ini saya nak mengucapkan selamat tahun baru kepada semua, dan semoga tahun ini menjadi tahun yang lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas, dan semoga segala yang baik-baiklah datang untuk kita, insya-Allah. Allah permudahkan segala urusan, Allah panjangkan lagi umur kita, okey. Allah memberikan kita rezeki untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini. Tidak sampai 100 hari lagi, beberapa puluh hari saja lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan rezeki untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, dan semoga Allah memberikan kita kesihatan yang baik. Semoga Allah meningkatkan lagi keimanan dan ketakwaan kita terhadapnya, insya-Allah. Semoga kita terus istiqamah untuk berjalan di atas jalan Al-Quran, insya-Allah. Jadi saya rasa cukuplah sampai di sini dulu. Saya minta ampun, saya minta maaf kalau ada kekurangan, kesilapan yang berlaku dalam live kita pada hari ini. InsyaAllah kalau tak ada aral, kita bertemu lagi pada esok hari. Dan jangan lupa malam ini, jam 9 malam, dekat page yang sama, tilawah interaktif bersama dengan Ustaz Izwan Ahmad. InsyaAllah kita bertemu lagi. Saya akhiri dengan hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata Roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci, dan dari situ bermulalah
pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi Nimisi, Numusuyu, kata Jawa menjadi Kitijiwi, Kutuju. Dari kata roha menjadi Kitirihi, Kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi Idilibi, Udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua, juga bersandarkan kata kunci menjadi Nan Man San Yan, Kan Tan Jan Wan, Kan Tan Ron Han, An dan Lan Ban. Dan seterusnya, latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mad, bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha, adalaba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mad dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum.